قربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Tengok ni, kita sekat mana dah? Kita sekat mana? Rukun yang ketujuh. Alhamdulillah, sekarang masih ada pada muka 21 dah. 21 bicara kitanya berkenaan dengan sujud. Kalau tak silaplah rukun ketujuh. Maka kata musannaf rahimahullahu ta'ala, cuba kita tengok rukun ketujuh. Rukun yang ketujuh daripada 13 rukun. Rukun semaya telah maklum dah dalam kitab ni sebut 13 rukun. Kalau kita gilupuk mana-mana satu daripada 13 ni, membawa kepada semaya kita tak sah. Kerana perkara ini satu juzuk daripada hakikat semaya dah. Tu maklum dah bagi kita tu. Maka rukun yang ketujuhnya ialah 2 sujud, yakni 2 kali sujud. 2 kali sujud. Kena sujud 2 kali. Kalau sekali tak sah, kena 2 kali. Kata 2 kali tu pada tiap-tiap rakaat. Pada tiap-tiap rakaat. 1 rakaat 2 kali sujud. Berarti kalau semaya subuh 2 rakaat 4 kali sujud. 4 kali sujud. Begitulah kalau zuhur 4. Jadi 8 kali sujud. Tu kira mari. 2 sujud pada tiap-tiap rakaat. Yani tiap-tiap rakaat. Han keadaan 2 sujud tu dengan tumakninah. Dengan ni kita buat han takluk belaka tu. Han 2 sujud tu bersepakai ia dengan tumakninah. 2 kali sujud tu mesti berserta dengan 2 kali tumakninah. Sujud pertama pun kena ada tumakninah. Sujud yang kedua pun ada tumakninah dia. Sebab tu dengan ni kita buat han pada 2 sujud tu. Bukan kata tumakninah ni ada sujud mula-mula tak apa dah, sujud yang kedua tak ada tumakninah pun tak apa. Tak. 2 kali sujud tu mesti bersepakai dengan tumakninah. Yani diam badan sekadar subhanallah. Kita kena dia sujud dia. Sini salah satu tempat orang kita jadi tak amati. Bila sujud turun gini nak angkat selalu. Allahu akbar suara Rabbil. Kerana dia baca subhana rabbil a'la tu bila-bila turun dah. Allahu akbar suara Rabbil Allah ya. Allah akbar. Dia baca kia sekali gitu ya. Membawa kepada sujud dia tu tak jadi tumakninah. Hak tu kena jaga. Hak tu kena jaga tu. Membawa kepada batal kalau tidak ada tumakninah. Tumakninah ni syarat ni. Syarat nak buat wisah sujud kita. Setengah kitab ya bila tumakninah ni masuk dalam rukun ni.
Kalau kita tengok dalam Safinatun Najah tu dah, ya bila masuk di rukun tu. Tak apalah. Bila rukun ke, bila syarat ke, asal ke benda tu mesti kena buat. Kalau tak buat, tak sah. Tak sah. Tu dia. Habis kat tu. Tu jaga 2 kali sujud. Lagi Musan akan nyata sikit sebanyak. Kalau ia sujud, tu nak royah ni. Kalau ia seorang sujud atas benda yang ia tanggung. Kalau ia seorang tu sujud atas benda, atas perkara yang ia seorang tu tanggung. Apa makna tanggung? Bawa. Benda yang ia tanggung, ia bawa. Ia duk pikul benda yang dia bawa. Maksudnya benda yang lekat pada badan dia lah. Tanggung jadi lekat pada badan dia. Makna tanggung tu bukan mesti kena duk kata bawa pikul di atas bahu gitu. Maknanya duk pakar apa makna tanggung dah. Baju dia, tangan baju dia masalah. Tapi hak ni Musa ni nak misah hak sah ni, nak misah hak sah. Musa ni kita nak misah hak sah. Kalau ia sujud atas benda yang ia seorang tu tanggung, ia bawa, jadi benda yang lekat pada badan dia. Lepas tu ia misal. Musa ni kita misal. Seperti misalnya dia kata punca kai. Puca kai. Maksud kai ni kai yang panjang lah tu. Puca kai yang panjang tu. Kalau kai yang pendek tu jadi bergerak. Tu dalil depan lagi Musanna royak. Puca ni maknanya hujung kai lah. Kata-kata kai. Tu kai yang kecil. Kita kata puca kai ni kai yang kecil. Ia sujud di atas satu benda yang dia duk bawa, yang dia duk tanggung. Seperti puca kai, dia kata. Jadi puca kai yang panjang. Dia kena kait lagu tu kerana lagi kita sebut orang panggil apa dia kai yang panggil ada tawil lagi. Tapi tak apalah kalau tak ada tawil pun asal ke hasil syarat ni ya. Seperti punca kai yang panjang. Ni kok mana dia bawa gini? Dia sujud atas kai hok panjang. Kai hok panjang yang tidak bergerak dengan geraknya sekalipun. Yang ni sifat kepada punca kai tu. Punca kai yang panjang yang tidak bergerak, yang ni tidak bergerak oleh kai itu. Tak bergerak oleh kai itu, tidak bergerak dengan, jadi dengan sebab gerak seorang itu. Jadi kai yang dia duk bawa, dia duk pakar tu panjang kayak misalnya dah. Tu. Misal kata kai adalah kai gapo dia duk tamak di badan dia, kai belikat kai apa saja. Tu kai lepah misalnya. Kai lepah tu dia tamak tapi panjang lah. Panjang sehingga kai tu tak bergerak dengan sebab ia gerak. Dengan geraknya, jadi dengan gerak seorang, dengan gerak, jadi dengan geraknya ketika bangun qiyam dan sujud. Kena kata gitu. Dengan geraknya, jadi geraknya pada ketika qiyam dan sujud. Ketika dia bangun berdiri, Allahu Akbar, bangun qiyam. Atau ketika dia turun sujud, Allahu Akbar, dia turun sujud. Bila tubuh dia bergerak, kai hak dia duk bawa tu bergerak ke tak? Tak bergerak. Kalau kai tu tak bergerak dengan sebab gerak dia, tiba-tiba dia pergi sujud atas kai tu, sekalipun tu jawab tadi tu. Sekalipun, apa sekalipun, yakni maka sah sujudnya. Kena kata gitu. Sah sujudnya. Sebab tu dia kena kait molek ya, kalau tu ya royah. Ya royah. Ya royah tu. Royah pada dua sujud tu. Sujud lah. Tu. Kalau ia seorang tu sujud di atas benda yang ia tanggung, seperti pucakai yang tidak bergerak dengan geraknya,
tidak bergerak oleh kain itu dengan sebab bergerak seorang tu, bergerak yakni pada ketika dia kiam dan dia tu sujud. Teka dia kiam, teka dia sujud, dia tak bergerak sekalipun. Apa mana sekalipun? Yakni sah, maka sah sujudnya. Tulislah sama lagi. Maka sah sujudnya kerana dihukum kain itu. Kerana dihukum kain itu seperti kain yang tercerai. Kerana dihukum kain itu seperti kain yang tercerai. Tu supaya kain yang bercerai suku, supaya kain sejadah. Kain sejadah. Misalnya kain dia panjang dah. Kain dia tu panjang. Baju dia tu, kita kata jubah dia, tapi tak ada lah jubah sampai gitu lalu, tapi kain dia panjang. Panjang siapa kepada kalau dia bergerak berdiri sujud pun kain tak bergerak apa. Kain tu jadi panjang kok. Tak bergerak ke apa ni? Maka tiba-tiba jadi sujud atas kain tu sah tak? Sah. Sah. Syaratnya tidak bergerak kain dengan sebab diri dia bergerak ketika bangun, ketika sujud. Kerana kain tu walaupun berhubung dengan badan dia, hukum serupa berceradah. Serupa dengan kain jadah apa tu? Tu serupa tu. Hukum serupa makna tu. Maka Musannif kata sekalipun maka sah. Lepas tu kalau bergerak apa lagu mana pula? Lagu mana pula hukum? Tengok. Adapun yang bergerak dengan geraknya, adapun perkara yang tu maksud dia lah, adapun perkara yang bergerak, benda yang bergerak tu dengan, jadi dengan sebab gerak seorang. Geraknya yakni ketika kiam atau sujud, kena kata gitulah. Ketika dia bangun, benda tu bergerak turut. Ketika dia sujud, benda tu pun bergerak turut. Dia duk bawa benda tu, dia tanggung benda tu. Lepas tu bila dia sujud, benda tu pun bergerak turut dia. Bila dia bangun, benda tu pun bergerak turut dia. Nampak tu dah. Adapun perkara yang bergerak dengan geraknya, musannaf misah. Misah tu. Seperti kain, apa tu? Kain berkano. Kain kano kalau berampuan, dia berkano ni kecap taning ni, bahasa taning kita. Kalau bahasa sungut orang panggil muknah. Kain muknah. Dia kena tulis ming waw mu kahnung tu. Kahnung alif muknah. Gitu. Tapi bahasa mukna. Kita kecek kano. Tani kecek kano. Jadi kano. Kain kano kalau Malaysia kecek telekong. Telekong. Kain kano dia tu lah. Teka je pakai semaya tu lah. Lepas tu Datuk ni dia kecek kain bekano. Tu kapung lah. Tu seperti kain bekano, muknah. Tu kalau bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, muknah lah maknanya. Kain kano. Ya orang tino, ya pergi sujud atas kain kano dia. Kain kano dia maklum lah, dia bergerak lah kain dia. Dia bangun, kain pun dia bergerak. Ya ada kadang-kadang ni dah. Yo kain yo panjang. Bila dia sujud pak, turun tu, kain kiduk tak atas depan muka dia dah. Pakai dia sujud atas tu lalu. Sujud atas kano dia. Jaga molek retina. Kain kano dia. Dan tu seperti jadi atau dan tu atau lah yang muka misah. Seperti kain berkana atau punca serban, hujung serban. Kain serban kita,
hujung-hujung kain serban kita. Ni jaga juga kain serban kita. Hujung. Tak hujung pun kadang orang jenis pesing kelubung tu. Kelubung kadang-kadang. Kain serban tu pakai linung ada di dahi. Pakai sujud atas tu. Kadang-kadang dia pesing jenis kelubung tu juga bila angin kipah misalnya dia sujud tu angin boleh angin pupuk mau ikut ni. Kipah pupuk angin mau ikut ni. Bawa pergi hujung kain serban dia tu. Tak tepat dia sujud molek. Dia pakai sujud atas tu. Jaga molek tu. Hak tu punca serban orang panggil. Kita boleh tambah satu lagi. Jadi atau tangan baju. Tu lagi tu atau tangan baju. Tangan baju hak ada dia labuh dah. Tangan baju. Dia pakai sujud atas tangan baju tu. Perempuan yang sujud atas kain khana dia. Atau lelaki sujud atas kain serban dia. Ataupun kita kata gapo lagi. Banyak lagi. Ikutlah ridak dia bawa. Apa saja dia bawa kain dia. Tu. Kain yang dia bawa tu. Ikutlah kain gapo pun. Dia bawa tanggung kain tu. Tiba-tiba dia pergi sujud atas tempat tu. Apa nak jadi? Maka tidak harus sujud di atasnya. Tu. Tak boleh. Maka tidak harus jadi haram serta tidak sah tu. Haram serta tidak sah sujud atasnya, atas yang bergerak dengan geraknya saat ni. Tak haruh. Mana haram kita pergi sujud atas tu. Kalau sujud pun tak sah. Kalau pergi dengan sengaja pakai batas semaya. Kalau tak tersengaja wajib dia kena sujud semula. Kena angkat dan sujud semula. Kalau tak tersengaja tak batas. Takdir kata gitung pergi, duk atas kain dah. Maka dia angkat wajib sujud semula hak tu. Tak sah. Kali pertama tu tak diiktibar, tak dikira. Dan tak batal kerana dia tak sengaja. Tapi ni sengaja dak atas kain pergi sujud. Maka batal semaya dia. Batal. Haram serta tak sah sujud dia tu. Tu. Tu ada macam-macam kita ni kadang-kadang tu kena jaga. Sujud ni ya dahi ya. Dahi ya. Ya kiri dahi tu ya. Dahi tu satu anggota yang wajib kena tepuhkan, kena buka. Tu pun sekurang-kurang satu juzuk tak pada depan lagi masa nak royak. Sekurang-kurang sujud sekadar mana dia nak royak tu. Tu tengok. Dan sekurang-kurang sujud, ni sujud yang kurang sekali. Dan bermula sekurang-kurang sah sujud. Sekurang-kurang sah. Maknanya kurang pada ni tak sah. Tak sah. Ni kurang suk dah nak sah ni. Sekurang-kurang sah. Dan sekurang-kurang boleh sah sujud kita gapo? Ialah khabar. Sekurang tu mubtada mengena tu khabar. Dan sekurang-kurang sujud, sekurang-kurang sah sujud kita ialah mengena sedikit. Mengena ni tepuh bahasa kita kata. Letaklah, meletak dan tempuh. Mengena dan meletak, menghantar, tepuh sedikit ya. Tak apa dah. Mengena akan sedikit saja. Maksud sikit ni sekadar mana? Jadi satu bahagian, satu juzuk. Satu juzuk ya. Sehingga ulama kata kalau sujud di atas paku pun, hujung paku tu sah dah. Sah dah. Bawa banyak mananya paku. Paku tajam tu kan. Banyak mana sangat tepuk di atas dahi. Juzuk tek tu. Juzuk sekadar jawab aluh. Jawab yang kecil, jerawat yang kecil tu. Kecil tu. Tu pun boleh dah. Satu bahagian. Sedikit tu maknanya satu bahagian. Tu mazhab kita Syafi'i. Ni kira yang sekurang-kurang. Bukan suruh kita buat lagu ning. Kira sekurang-kurang sah. Kita digalak buat dengan sepenuh. Tapi takdir kata lagi berlaku. Nak ayat kata sah dah. Sekurang-kurang sujudnya ialah mengena akan sedikit. Jadi satu bahagian.
daripada dahinya, daripada kulit dahinya. Dahi seorang, kulit dahi. Kira kulit dahi dia. Sentuh sebahagian daripada kulit dahi je. Kena. Kena dengan apa? Kena kepada tempat sujud lagi akan datang. Kepada orang takluk tu. Kepada tempat sujud di baris tu. Dua baris lagi bawah tu. Kepada tempat sujud, kepada tu takluk kepada mengena tu. Ya kena mengena belaka tu, mengena kepada tempat sujud. Tu takluk boleh-boleh. Kita takluk wisiat dulu mudah. Mengena akan sebagian, akan sedikit satu juzuk, satu gier saja daripada kulit dahi dia, mengena kepada tempat sujud. Kena ke tempat sujud. Tu klik semula. Mengena tu dengan tidak terlapit. Dengan tu takluk kepada mengena. Mengena dengan tidak terlapit. Kena terbuka. Dengan tidak terlapit. Apa makna tidak terlapit? Yakni tidak ada perkara. Tidak ada perkara yang menegah bersentuh kulit dahi dengan tempat sujud itu. Bersentuh kulit dahi dengan tempat sujud itu. Tu maknanya jangan ada benda yang menyekat daripada bertepuh kulit dahi dia kepada tempat sujud dia. Tu jangan. Kalau berlapik tak boleh. Terlapik tak boleh. Sabit tu kalau kita sujud di atas daun kayu misalnya. Daun kayu kita semaya, kita sujud atas tanah tu dah. Tiba-tiba daun kayu dah ada. Dahi kita pergi tepek dengan daun kayu. Pak. Kira lagu mana tekah tu? Jawabnya, kalau dahi dia tepuh dengan daun kayu, patut lekat selalu daun kayu dengan dahi dia. Sebelum daripada sempurna lagi rukun sujud, maka tak sah. Tak sah dengan makna dia kena angkat semula bawah untuk nak sujud we kena. Tapi kalau dia pergi sujud atas dahi, dia rasa bila dia sujud atas daun kayu, pak, seolah kata dia tu maknina dah. Lepas tu daun kayu baru terlekat. Dia bangun mari, Allah Rabbighfirli warhamni, kira dah tak apa dah. Kali pertama sujud, kali pertama tu sah dah. Kali kedua kena wear lah ni. Nak sujud kali kedua kena wear. Kerana apa? Kalau tak wear, pakak tak sah pula kali yang kedua. Kerana ada perkara yang menegah dah. Tu jaga. Dia rasa kadang-kadang dia tak ada nak tepek lagi. Ya kulit kita ni tepur dengan daun kayu tu, dia tak ada tepek. Ya kita rasa kata sujud siap dah. Sujud dah. Lepas tu barulah daun kayu terlekat. Tak apa tu. Nampak tu dah. Tu. Kalau sujud pak lekat lalu, hak tu kena buat untuk nak dapat sujud kali pertama tu. Jaga tu dah, hak tu. Tu masalah lapik. Tu hak tu jaga. Maka jangan ada terlapik antara dahi kita. Maka dahi ni kadang-kadang orang kita ni kasubah dia pakai siapa pakai dah ni. Ada juga dah. Dia pakai sekat ni. Dia pakai dia tudung hobi dahi dia. Gitu. Pakai sujud atas tu. Tu. Tak sah tu. Tak sah tu. Dia kena tepuh. Pak kita kata nampak dia mau nak pakai. Dia mau pakai tekan ning, dia tekan semaya dia mau buat. Kita tak nampak ada setengah-tengah tok guru pakai tudung. Hak tu pakai ketika biasa. Kalau ke semaya dia mau akik. Akik sekadar satu juzuk sebagai je tak apa dah. Sebab tu ada juga kadang-kadang kain sebagai kita bila kita pakai tudung tu, saya lah. Bila sujud, pak, tu dahi kita ni pergi sujud di atas kain sebagai kita. Tu dia. Sujud dah. Tak siap. Buat lagu mana? Sengit sikit kepala tu, wi bagi hak tak kena kain tu, pergi sujud juga. Sengit juga, wi kena juga sikit.
Saya ingat pala sikitnya. We kena juga untuk mensahkan sujud kita dulu. Lepas tu kali kedua kau jaga semula. Nampak tu dah? Ya saya ingat pala boleh. Kalau sujud bapak. Tu. Pergi sikit. Pergi sikit we kena satu bahagian. Tu. Ni sabit tu kelubung tu bukan senang. Yang ada wasa sedap. Tu kadang-kadang jadi satu halangnya besar. Teka angin kuat tu halangnya besar. Teka sujud tu. Mula ikat lalu ikat tekak. Nak kubung kat ikat. Pakai kejap situ. Alhamdulillah lah jaga. Tu. Ingat tak sibuk orang nampak muka dia. Tudung dia siapa ke lino bih. Teka sujud dengan masalah ya. Masalahnya. Tu dah jaga tu dengan tidak terlapit. Habis kat tu. Satu dahi. Dan sedikit daripada dua lututnya. Dan ni atop kepada sedikit sana pula. Sedikit daripada dahinya tu. Ini dan mengena kena tepuh sedikit. Jadi satu juzuk, satu bagian je daripada dua lututnya, dua lutut seorang, dua lutut kena tepuh di bumi. Nak akik lutut sebelah tak boleh lah. Akak lutut sebelah lagi tepuh. Tak boleh, kena tepuh dua-dua. Segi yang mana-mana tak pada. Daripada lutut kita tu. Tu. Tapi masalah lutut ni dia tak kena kata terbuka. Hak ni bokeh tu makruh. Makruh membawa kepada haram. Ya gini weh. 7 anggota dalam semaya ni hak Nabi kata umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin dah. Disujudkan aku dalam Sahih Bukhari sebut Allah Ta'ala suruh aku sujud di atas 7 anggota. Mana tu? Dahi, dua tapak tangan, ni tangan, lepas tu dua lutut, lepas tu dua anak jari kaki. Tu yang ni perut jari kaki. Perut jari kaki. Tu 7 anggota. Maka dalam 7 anggota tu bagi laki-laki yang wajib kena buka saya dahi. Wajib kena buka. Lain pada tu tutup tak apa. Maknanya tangan kita pakai sarung tangan. Sah tak sah. Tapi makruh. Kalau tak ada uzur gapo makruh kita bangga tu. Jadi tutup tangan tu makruh. Nah, lepas tu kaki pun boleh buka. Katuk boleh, pakai sarung kaki boleh. Cuma kalau tak ada uzur gapo tu jadi makruh kita katuk dia. Apa tu dah? Dan lutut kita hak tu kadang haram buka kerana membawa kepada buka aurat tu kadang dah. Tapi kalau tak bawa kepada buka aurat, maknanya satu juzuk ada ke? Ya lutut ni, dia kata aurat jadi lutut ni. Lutut ni kalau giel bawah, tapi dia payah sikit. Tak dia kata giel bawah dia terbuka. Hak tu tak ada, hak tu kada makruh. Ya lutut ni, ya lagu ni. Ya aurat dalam semaya, aurat antara pusat dan lutut. Adapun diri lutut dan di pusat tu maka wajib kena tutup juga untuk mensempurnakan tutup aurat tu. Maka tutup lutut, sekat lutut tu. Sekat lutut dan pusat tak ni tu. Maka ulama kata kita buka satu juzuk daripada lutut. Lutut bahagian yang tidak membawa kepada terbuka aurat semua ni. Maka juzuk tu makruh ya kita buka. Tetapi kalau membawa kepada terbuka aurat semuanya, maka haram kita buka lutut tu. Maka hak ni tak kena buka lah lutut ni, maknanya pakai kira kata tak buka lah lutut kita ni. Lutut kita tak buka. Tangan, kaki buka boleh, katuk pun boleh.
Tapi makruh kita katuk. Gitu. Adapun dahi haram kita buka. Hak tu. Perempuan dahi wajib buka supaya lelaki. Wajib buka. Kaki kena tutup. Lutut kena tutup. Tangan boleh buka. Perempuan tangan buka boleh. Tu makna kalau dia semaya ni kodaning. Supaya kalau kita pergi ke Mekah mana rumput Afrika dia pakai baju gitu ya maya. Kita ni kano tapi dia kata gitu. Koda tu. Maka boleh. Kalau tutup boleh. Buka boleh. Sebab tu lah duduk lekai kano kada dia pakai tok lekai kano je orang tina dah, dia sujud dah. Tak ada apa dah. Kalau dia buka, tak apa. Tangan ni. Apa tu dah? Dahi wajib supaya lelaki. Maknanya selaki-laki perempuan dahi ni wajib kena buka. Mesti kena buka. Tu jaga tu. Kena buka habis itu. Tu sebab tu ya kecek dengan tidak terlapik tu. Masalah dahi ya. Dengan tidak terlapik ada lain tu tak apa, ya tak ada sebut. Tak sebut. Dan mengena sedikit daripada dua lututnya. Dua lutut bagi apa? Bagi seorang. Kena. Yang ni kepada tempat sujud juga. Kepada ni tak lep pada mengena tu. Jangan lupalah. Mengena sedikit daripada dua lututnya tu kepada tempat sujud. Dua anggota dah. Kira gimana? Tiga lah. Muka dua lutut, lepas tu dahi. Tiga dah. Dan sedikit daripada tapak tangannya. Dan ni atop kepada sedikit saat ni. Atop pada sedikit saat ni. Tu. Habis itu. Dia kata, dan sedikit daripada tapak tangan. Daripada perut dua tapak tangan. Jangan kecil lagi tu. Dan sedikit daripada perut dua tapak tangannya. Tangan seorang. Faham tak dua tapak tangan? Ni. Tapak. Bila sebut tu kaf. Kafun ni kaf. Ni kafun. Ni kafain. Dua tapak. Bila sebut kata dua tapak, dia masuk dua dah tu. Satu tapak tangan tu dia masuk dua. Satunya dia masuk asobek ni. Ni asobek maknanya jari-jari. Perut jari. Ni. Tangan dia ada jari. Lepas tu ni orang panggil apa? Ni orang panggil rohah. Rohah ni tapak. Perut tapak. Perut bagi tapak tangan. Perut tangan ni, perut sungguh ni dah. Ni perut tangan. Perut ni orang panggil rohah. Lepas tu perut jari ni orang panggil perut asobek. Jadi bila sebut takafun masuk dua tu. Kita pergi kena satu juzuk je daripada perut bagi dua tapak tangan. Sedikit daripada perut bagi dua tapak tangannya. Tangan seorang. Tak apa dah ni. Kau dah ni tak apa. Sujud ni. Sikit. Atau sikit. Atau ni sikit. Sejari. Kecek muda-muda. Tepat yang bila tepuk orang tina tu batal. Kau tepuk belakang dah. Tepat yang bila tepuk kemaluan kita tu batal. Ni tapak tangan kita. Bila tepuk kemaluan batal. Betul mana? Kira tapak ni dalam perut. Ni. Maka tempat tu tak tempat sujud sah dah. Sah dah sujud. Tu jaga tu. Tepuh sebagian. Sedikit je tak apa dah. Daripada perut bagi dua tapak tangannya. Perut tangan tu masuklah sama ada perut jari ataupun kena kerohah saat ni. Tapak dia tu. Dan perut anak jarinya. Dan ni atop kepada tapak tangan tu. Dan dengan mana atau tu.
Bukan syarat suku dak tu. Dan ni bukan syarat yang suku dak. Hak tular. Hak tular. Sedikit daripada tapak tangannya dah jadi atau perut anak jarinya jari seorang. Kerti tu dah. Tak apa dah. Perut bagi tapak tangan atau perut bagi anak jari. Tak apa dah. Masalah tangan ni. Apa lagi? Kalau kita baca tak amati kadang kita kira mari suku. Tu. Kita kira suku-suku tu hak tular ya. Tapak tangan dengan perut anak jari ni hak tular. Kira dalam anggota tular. Mana-mana juzuk tak apa dah. Tu jaga molek tu. Kitab ni jaga-jaga boleh kata. Ni kalau dalam musalli tak sebut ni musanna kita ni ya heret orang atau gitu ya. Musalli pakai kecek sekaligus. Kecek tapak tangan gitu ya. Dia tak buat orang perut anak jari dah, dia buat perut anak jari kaki tu. Dan perut anak jarinya jari seorang. Tu jaga molek tu dah. Kita kenakan satu juzuk je daripada perut bagi tangan ataupun perut anak jari. Ni kena hak ni. Sujud lagu ni. Allahu Akbar. Alah, buat mai. Subhana rabbiyal a'la bihamdi. Boleh tak? Boleh? Gitu. Ataupun Allahu Akbar. Boleh. Kalau lagu ni, tak boleh ni. Dia tak kena perut. Tu. Atau sebelah, kira-kira dua tu. Dua-dua belah tu. Mana-mana juzuk. Ni sekurang-kurang. Tapi bila tilik kepada adab kita dengan Allah Ta'ala tu, Allah tak layak lah dah. Sebagai hamba tu dua rupa tu, ni hukum fiqh yang bicara sah batal je. Tak ada kira adab apa lagi di hukum tasawuf tu. Jadi kita kira ni kira hukum sah batal. Habis itu, jadi mengena tu kepada tempat sujud juga. Wapa dah 5 dah. 5. Satunya dahi, keduanya 2 lutut, yang ketiga apa nama? Jadi 3 dah. Lepas tu 4-5-nya iaitulah 2 tapak tangan. 2 tapak tangan kita. Dan perut anak jari kakinya. Dan ni atop kepada gapo ni? Atop kepada tapak tangan. Atop kepada moleknya kena takdir dan. Jadi dan sedikit daripada, kena takdir lagu tu katik tu. Moleknya lagu tu. Dan sedikit daripada perut anak jari kakinya, kaki seorang. Perut anak jari bagi 2 kakinya, 2 kaki seorang, kena kecek 2 kaki tu. Anak jari bagi 2 kakinya, 2 kaki seorang. Perut jari, jaga tu. Kena lagu ni. Ni. Bila sebut kata perut jari, tak apa dah. Dari segala jari tu, sebelah kanan misalnya dah. Ambil jari sebelah ni je, tepuk. Tak apa dah. Atau ni je. Atau ni. Kalau semua tu boleh lagi. Misalnya dah. Ni sujud. Ni. Jeduk lagu tu. Ni boleh Tapi kalau sekadar je. Ni. Tak biasa kita. Misalnya buat gini. Tak apa dah. Ataupun jari ni je. Je. Tak apa dah. Tu. Faham tu dah. We tepuh. Mana-mana tak apalah perut. Jangan betul lagu ni. Betul lagu ni tak sah. Maknanya jari tu betul. Dengan tempat sujud. Dengan tidak tekan perut we kena dengan tempat sujud tu. Maka tak sah. Kena we kena juga sebagian. Lek tu lek ni. Lek ni sikit, lek ni sikit.
Ni akik kaki lalu dah. Akik kaki. Sujud lalu akik kaki juga ada dah. Tu dia. Habis itu Alhamdulillah tu jaga molek tu hak tu fardu ain ku kita dah sembah tu hari-hari tu. Bukan kata fardu kifayah tu diri masing-masing kena nuntut, kena tahu. Tu Allahu Akbar. Hak ni dah kau mengaji kau nampak kata tidak ada jalan, tak nampak jalan selamat bagi orang tak ngaji tu. Tak nampak jalan selamat bagi yang tak mengaji. Allahu Akbar. Habis itu perut anak jarinya mengena tu kepada tempat sujud. Tu kepada tu kena takluk belaka tu, jaga molek. Mengena kepada tempat sujud. Dahi kita kena ke tempat sujud dengan tidak ada lapik gapo. Dua lutut kita kena tempat sujud. Hak ni dengan lapik lah, wajib dengan lapik lah. Tok lekai tu. Dan sedikit daripada dua tapak tangan. Hak ni tak lapik, ada lapik, tak ada lapik, tak ada masalah. Yang pentingnya tepuh turun ke tempat sujud. Ni kalau tangan sujud sebelah tak ada. Tu sujud tangan tekan sebelah, sebelah lagi duk garu. Maka tak jadi. Tu. Nampak tu dah. Dia kena dua-dua. Dia kira dua sekadar mana? Sekadar tumak nina aja. Bukan kata berkekalan. Bila hasil tumak nina dah, tak apalah. Tak? Bila sujud dah, tetap dah sekadar tumak nina, tak apalah. Nak akid tak apalah. Moga hasil dah sujud. Sah dah sujud. Bukan kata mesti berkekalan siapa kepada angkat kepala, bukan. Ya kena hasil kepada tu. Hasil kepada tumak nina tu hasil dah sujudnya. Habis itu lagi kata dia lagi. Maka kena mengena kepada tempat sujud. Apa tempat sujud? Tu. Pakot orang tanya kata, kalau ada bedak di dahi ni lagu mana? Pakai bedak tebal, bedak di dahi. Kalau tebal sehingga dapat menegahkan anggota tu, hak tu tak boleh. Nak tebal mana tak faham bedak. Kalau tebal sehingga menegahkan, tepuhkan kulit tu kepada tempat sujud, maka tak boleh. Ada juga tebal dah. Tebal bedak orang Tino ni tebal ni ceci. Bedak dia tebal sungguh. Jenis kata tuai huduh berbedak cu pada yangok. Tu yangok. Tuai ni huduh ya. Bukan huduh pun sangat koda-koda, tapi bila berbedak tu nampak jadi rupa lain. Ada juga learning masalah ni. Maka berbedak siapa kepada tu. Sujud gi tu tak tepuh, tak boleh. Tak boleh. Ya makia ain yang menegah. Tu dia. Kalau bedak biasa, kadang-kadang bedak gini dia tak menegah lagi. Dia tak menegah. Siapa tu? Ya siapa? Ya anggota bukan depek juzuk dengan anggota dahi tu kepada tempat sujud dah tu. Tu je masalah bedak tu. Tu dia. Apa tu dah? Habis itu. Pada itulah. Kemudian kata dia rahimahullah ta'ala, tempat sujud. Apa maksud dengan tempat sujud situ? Iaitu tempat sujud situ, iaitu bombing itulah. Musannif kata bombing tu. Bombing. Kira bombing tanah ke apa ke bombing ke. Kalau dengan terlapit sekalipun, hanya jawab mari. Kalau bumi itu dengan terlapit sekalipun, apa terlapit? Jadi seperti terlapit dengan sejadah. Tak apa, kira supaya kita kata hammalakan laga apa kita lapik, kira bumi belakang dah tu. Ada kayu, lata, misalnya dah. Apa saja. Tu kira bumi belakang dah tu. Tu kata dia. Habis itu, tu kira mari.
Bukan makna kena atas tanah pasir tu dak. Maknanya tempat sujud lah, sama ada dengan telapik atau tidak, asalkan tempat tu suci sudahlah. Tu habis itu. Tu satu. Tu sekurang-kurangnya, pasal lebih sempurna tu kepada mana pula lagi akan datang. Dan wajib diberat, ini syarat ni. Dan wajib diberat, yakni ditekan dahi seorang tu. Wajib kena berat, kena tekan dahi dia. Dahi dia. Tu. Wajib kita kena tekan dahi kita, bukan sekadar tepuh tu dak. Kena tekan turun sikit. Ditekan dahinya, diberat tu takluk pada tempat sujud. Diberat pada tempat sujud. Tempat sujud kita kena tekan dahi kita turun. Tu kena tekan dahi kita pada tempat sujud. Diberat dengan takluk kepada ni taswir rupa diberat. Berat dahi tu kok mana berat dahi? Dengan berat, jadi dengan ditekan kepala seorang. Tekan kepala turun sikit lah. Tekan kepala turun sikit, bahi jadi berat. Tu boleh ke bila jari kita ni rapat ni, anak jari kaki kita rapat dengan tempat sujud tu ya dahi akan tertekan sendiri. Cuba kita buat. Bila kita anak jari perut jari kaki tu bila dia tekan mari, bila dia tertekan turun di atas tempat sujud, tertekan semua lagu tu, dahi akan tertekan turun. Tu dia dahi tertekan turun mari. Tu maka wajib kita berat, jadi dikekankan dahi kita pada tempat sujud. Jadi dengan bawa diberatkan kepalanya. Sekat tu. Dan meninggi, dan ni atop kepada diberat. Diberat dahinya tu. Ini syarat yang kedua. Ini syarat yang lain pula. Dan wajib meninggi akan punggung. Wajib meninggi punggung. Dia kecek punggung. Punggung lah ngor kalau kira punggung. Tapi nung ni tak apalah bahasa tak kampung-kampungnya. Dan meninggi akan punggung, meninggi daripada kepala, ini daripada dahi dia, daripada kepala dia lah. Punggung mesti kena tinggi daripada kepala. Bila kita sujud, punggung kena tinggi, jangan sama rata gitu. Ni duk lagu ni misalnya tak sah. Lagu mana? Tapi tak leh juga dah. Tak leh buat. Sama tu tak leh. Ya tak leh. Ya kena punggung kena tinggi daripada dahi sikit. Walaupun dahi kita kena lapik dengan batal dengan gapo sekalipun, punggung dia kena tinggi daripada kepala sikit. Ini kalau tak teruzur. Kalau uzur dia boleh buat sekadar dia kuasa. Sekadar mana? Tapi sehingga ulama kata kalau kita semaya dalam perahu, lepas tu perahu tu duk sengit sokmo, maknanya duk sama sokmo. Hak tu semaya dalam keadaan tu. Tapi bila klik mari kena iadah semaya. Kerana uzur lagu tu nadir sangat dia berlaku. Dalam perahu tu. Tu habis itu. Maka tak boleh. Jaga. Berarti tempat sujud kena tengok juga lah. Ni kadang tinggi lebih tempat sujud tu. Bila kita sujud, pak jadi sama punggung kita dengan kepala kita. Maka tak sah. Dia kena punggung tinggi sikit daripada dahi. Daripada kepala kita. Tu syarat tu, syarat. Syarat nak wisah sujud tu. Kalau sama betul tu tak boleh. Habis itu. Dan lebih sempurna pada sujud. Ini kira terlebih sempurna. Terlebih sempurna. Hak tak di sekurang-kurang sujud. Ni lebih sempurna lah ni. Sempurna sekali dah ni.
dan bermula lebih sempurna pada sujud. Lebih sempurna pada sujud. Tengok. Lebih sempurna pada sujud ialah khabar tu dah. Lebih tu mubtada kalau kita kira nahwu lah. Ibarat dia. Lebih sempurna pada sujud itu ialah bahawa takbir pada tunduk. Takbir seorang pada ketika tunduknya, tunduk seorang tu, tunduk turun ke sujud tu lah. Pada tunduk, yang ni pada turun kepada sujud tu. Pada tunduk, yang ni pada ketika turun dari iktidan kepada sujud tu. Tu pada tunduk, kecek lagu tu. Pada ketika turun daripada iktidan kepada sujud. Lepas sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, sekat pada alhamd siap tu, sebelum daripada kita nak tunduk kepada sujud, kita takbir Allahu akbar. Tu panggil takbir apa? Takbir intiqalat. Orang panggil takbir intiqalat, takbir untuk pindah rukun kita pula. Tu takbir pada tunduk. Tapi takbir hak ni dengan tidak mengangkat dua, angkat tu lah dia, kecek mengangkat dengan to tu, aulanya dengan to. Dengan tu takluk pada takbir. Takbir dengan tidak mengangkat dua tangan. Jangan tak kena angkat dua tangan, tak serupa dengan kita iktidal sami Allahu liman hamidah. Teka rokok tak apalah. Allah ni angkat dua tangan sunat. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ni minat sujud. Allahu akbar juga tak kena. Tak kena. Bukan makruh kita angkat tangan, dan kalau tak kena lagu kada bawa kepada batas maya tu. Ketika tu syarat tak suruh kita angkat. Kalau bergerak 2 kali, 3 kali berturut-turut dikira, maka batas maya boleh tu. Sekali dengan pala ketik misalnya dah. Allah tu. Ya kira kali 3 kali tu. Maka dia tak bilai hak tu. Hak tu tak disuruh orang panggil. Maka kita jangan kita angkat tangan. Angkat kena duk angkat tak? Emang. Tak lagi. Tak. Ni kadang-kadang sujud diangkat juga, teka sujud pun orang kita. Dia lagu ni ada juga jenis tu. Bila sujud dah, Allahu akbar. Sujud mula-mula. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni. Allah. Allah supaya dengan Allah. Jadi angkat juga nak sujud kali kedua. Angkat apa tangannya, tak kena angkat turun gitu. Tu. Jadi dengan tidak angkat dua tangan dah. Dengan tidak angkat dua tangan dia, tak disunat kita angkat. Tak sunat angkat dah. Habis itu dah. Tu Allah turun dah tu. Allahu akbar. Kemudian selepas daripada takbir, dihantar, diletak dua lututnya, dua lutut seorang, turun dua lutut dulu. Ni sabit pada satu riwayat dalam mazhab kita Syafi'i ini turun lutut. Ada riwayat yang turun tangan dulu. Jadi kita musnad kita sebut ni turun lutut. Dihantarkan dua lututnya, dua lutut seorang tu, hantar dua lutut gi. Lagu mana ni? Bila turun Allah. Turun lutut gi dulu. Dua lutut turun gi. Tu. Dua lutut turun gi. Dihantarkan dua lututnya, kemudian selepas dihantar dua lutut, dua tapak, jadi dihantar dua tapak tangannya, dua tapak tangan seorang, dua tapak tangan turun gi. Lepas pada lutut tepuh dah dengan bumi, diletakkan dua tapak tangan pula. Kemudian dua tapak tangannya, dua tapak tangan seorang.
Han keadaan kesemua jarinya. Jari bagi dua tapak tangan tu. Semua jari dua tapak tangan tu hunjur ke kiblat. Ni bila kita kata turun lagu mana? Allah. Lagu ni jangan duk gining ataupun gining. Pakai hunjur ke kiblat. Nampak tak dah? Tu nak tengok dah. Hunjur kepada kiblat. Jangan gitu. Tapi sunat tu sunat je tu, hunjur kiblat tu sunat. Sunat je. Ni kira sempurna, Kira sempurna. Kalau kita nak ambil gapo tok, ambil dahi turun dulu pun tak apa. Turun dahi dulu pun tak apa, ikutlah. Boleh tak turun dahi dulu? Yang penting cukup 7 anggota tu sudahlah. Tu. Habis itu kata musannaf rahimahullahu taala, kemudian dihantar, diletak dahinya, dahi seorang pula. Letak dahi dia. Dahi yang terbuka saat ni itulah letak dahi. Tu. Dan hidungnya, hidung ni sunat. Dahi tu wajib, hidung tu tak tu sunat lah. Mazhab kita Syafi'i tu hidung tu rapat dengan tempat sujud sunat. Maknanya kalau hidung tak letak pun tak apa. Dahi tu mesti, dahi tu mesti. Tu dia. Kemudian dihantarkan dahinya dan hidungnya, hidung seorang atau pada dahi. Letak dahi dan hidung dia. Han keadaan kedua tu terbuka. Han keadaan kedua dahi dan hidung tu terbuka, tidak ada pelapit. Mana dahi dan hidung tu buka. Tepuh dengan tempat sujud. Tapi dah hidung tu sunat je lah. Dahi tu wajib, syarat. Jadi masuk dalam rukun. Masuk dalam mensahkan sujud kita. Adapun hidung tak apa, mazhab kita Syafi'i rapat, bertepuk dengan tempat sujud kata. Hidung tu. Tu. Kalau pakai mat kalau pakai mat tu jadi terkatuk jugalah hidung tak apa. Tak apa. Jadi sunat terbuka. Sunat terbuka kita nak pakai mat ni tak apalah, pakai mat je tak ada apa. Jangan pakai mat dahi je. Ni pakai mat sampai ke dahi tak boleh. Pakai mat sekadar hidung jadilah. Habis itu dengan tidak terlapik tu mana terbuka dah tu. Ini tafsir terbuka dah tu. Han keadaan kedua tu terbuka. Terbuka dengan tidak terlapik, tidak ada benda menyekat terlapik. Masalah dahi hak tu mesti wajib. Hidung ni sunat. Sunat. Ditepuh dengan mazhab kita Syafi'i ini sunat hai'ah, tepuh hidung dengan tempat sujud. Habis kat tu. Dan mencerai dua kakinya, mencerai kedua kakinya, dua tapak kakinya tu, mencerai dua tapak kakinya sekadar sejengkan. Jangan luah berdoa. Ni jekar lagu mana? Ni kita atas jekar. Keadaan ni tak keadaan jari jadilah. Ni maknanya rupa kekal di atas rupa tu. Mudah-mudah kata, ketika kita berdiri dan ketika sujud pun kekal di atas rupa tu. Faham tak? Ketika kita berdiri pun kita sunat, kita sengih kepada sejekar. Maka bila sujud turun pun jangan teralih dah lah. Ni teralih kadang-kadang. Ni golik ke nak alih teka mana? Teka kita iktidal tu. Sami Allahu liman hamidah. Tu Allah. Jadi Allah tu dia rapat klik. Teka nak sujud tu rapat. Allahu Akbar. Jadi rapat. Lepas tu bila dia sujud dia buka. Dia tengok tu lah. Ni. Mula-mula duk molek dah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gitu.
Maka sunat sedekah. Maknanya kalau kita nak hasil sunat, tetap dapat kaki kita sampai bila-bila. Lagu mana? Ketika rokok, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. You tak tahu apa tu lah. Allahu Akbar. Bila kita antara dua sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk begitu. Dan kekal lagi pula ketika kita bangun berdiri pun. Tu nah. Jadi ketika kita berdiri pun, dua kaki kita pun bercerai sekadar sejengkal. Tu sunat. Berarti kalau lebih pada sejengkal tu makruh dah. Ni tes sekadar sejadah dia. Sejadah yang besar pakai penuh sejadah dia. Tu kadang-kadang rapat dah. Tak boleh. Dua sejengkal, sekadar sejengkal. Dan merenggang. Dia guna nun tu sebenarnya ngo tu. Dan merenggang ni sunat juga ni. Dalam mazhab kita Syafi'i itu untuk mendapat kesempurnaan. Dan merenggang dua lengannya, dua lengan seorang tu, merenggang daripada dua lambungnya, dua lambung bagi seorang. Tu dia. Kena rengeh dua lengan dia daripada dua lambung. Ni. Ini kalau dulu nanti nak oyak. Dan mengangkatkan perutnya, perut bagi seorang, mengangkat daripada dua pohonnya, pohon seorang. Lagu mana? Tu. Ni dua lengan. Kena rengeh daripada dua lambung. Jangan rapat lagu ni. Buka tu baik. Nampak tak dah? Dia tu sujud. Allah. Tu. Jangan duduk rapat gini. Bagi laki-laki lah. Perempuan yang nak oyak lah. Lepas lagi sunat bagi perempuan, dia rapat. Perempuan duduk gini. Dia rapat mari. Laki kena buka. Faham tu dah? Merengekkan dua lengan dia daripada lambung dia. Duduk lagu tu. Jangan rapat lagu tu. Buka gitu. Tu makna merenggang dua lengannya daripada dua lambungnya. Dua lambung ni ni. Lengan tu baik. Jangan rapat gitu. Dan mengangkatkan perutnya, perut seorang tu. Angkat, maksud mengangkat meninggilah. Angkatkan perut daripada dua pohonnya, dua pohon seorang. Yang merapatkan perut dengan pohon. Perempuan tak apa. Ni kita lagu mana bila kita sujud. Ni kalau rapat perut dengan pohon duk gini. Rapat. Maka laki-laki ni dia sengih, lepas tu perut dengan pohon dia tekik tinggi. Mengangkat perut daripada pohon. Jangan rapat. Jangan merapat perut dengan pohon dia. Nampak tu dah. Merenggang tu bagi laki-laki. Bagi ni jadi nisbah bagi laki-laki. Ini takluk pada merenggang dua lengan. Kata merenggang dua lengan tu nisbah bagi laki-laki. Nisbah bagi laki-laki. Habis kat tu. Dan merampat. Ini atop kepada merenggang. Nisbah perempuan tu hak ni. Nanti nak royak. Ni salah satu perkara yang beza antara lelaki dan perempuan. Dan merampat. Merapatlah lah. Dan merapat keduanya, kedua perut, merapat keduanya, kedua perut dan pohon.
Keduanya, yang ni perut dan dua paha tu. Kena kata itu. Dan merapat keduanya, yang ni perut dan dua paha tu. Bagi perempuan, yang nisbah bagi perempuan. Dan khonsa. Perempuan dan khonsa kena rapat. Jadi perempuan ni dah teka sujud dengan rokok tak serupa dah dengan laki-laki. Laki-laki sunat merengeh. Lagu mana? Allahu Akbar. Kita lagu ni, laki-laki ni rengeh, kaki buka lagu ni. Perempuan sunat rapat. Allahu Akbar. Ya bukan sunat rengeh. Ya rapat tu lagu tu. Tangan dia ya rapat, ya jangan buka gitu. Maka rapat tu. Bahkan ketika sujud pun sepatutnya juga. Ketika sujud perempuan tu, dia nak kena rapat. Gitu. Kita laki-laki gini, perempuan yang gitu. Pak tu dah. Satu beza lelaki dengan perempuan dalam semaya. Dalam mata habis syujak ke, dia 5 tempat ke yang beza lelaki dan perempuan dalam semaya. Salah satunya ketika sujud dan rokok dua dah. Lepas tu lelaki dia baca derah, betina tak boleh baca derah. Tu semaya hak derah tu lah. Semaya maghrib, laki-laki boleh kita perderah suara, perempuan nak perderah tak boleh. Lagi pula lelaki ni kalau dia nak tegur, dia kena subhanallah kepada imam. Perempuan tak boleh kata subhanallah, nak tepuk tangan. Itu dah tepuk belakang tangan. Tu ada tempat yang beza lelaki dan perempuan tu. Habis itu, itulah kesempurnaan sujud. Maka sujud dimolek lah. Sujud dimolek. Tu lebih lagi sujud inilah tempat yang Allah Ta'ala kita mustajab doa sangat, yang kita dekat dengan Tuhan sekali ya. Maka guna tempat sujud inilah untuk kita merayu, memohonkan segala hajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu habis itu boleh gapo sangkut mana? Berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati dengan bahasa Melayu tak ada apa. Tak apa dalam hati, tak apa. Bila berlapar tu baik tak boleh bahasa Melayu. Kena bahasa Arab. Arab tu pun dengan rupa berdoa ya. Rupa berdoa. Tu. Tak boleh. Dalam hati tak apa. Hati ni bahasa gapo pun dia tak kira sebagai berkata ni. Tak kira sebagai berkata. Habis itu dah. Lagi. Semua. Ketika sujud, 7 anggota tu tetap. 7 anggota tu tetap sekadar subhanallah. Mana? Jari tak apa ni. Jari gerak tapi tapak ni duk letak tak apa. Dia hasil dah hak ni. Jari duk gini jari. Tapi hak ni hasil. Kalau duk gini, alai ya, hak ni semua. Maknanya kalau kita tepuk tangan saja. Tak leh lagu ni. Bukan jadi bawa kepada gerak 3 kali tu. Begitu. Tak asyik. Tapi kalau tetap dah sini, tetap dah di tapak rohah mana hati tetap dah, tak apa dah lah. Walaupun jari ni dia bergerak sekalipun, dia hati tu maknanya dengan hak ni dah. Kerana dia sujud dah hak ni. Cukup cukun dah. Ya no? Anggota besar mana? Dok di juzuk yang 7 tu tadi. Sekadar mana disyaratkan sah, juzuk tu hasil ketumak ni dengan juzuk tu. Tak? Kocok pala baiknya.
Tak boleh. Tak boleh. Kita buat ninah. Kepala je kena tetap agak. Tak boleh. Boleh dah. Gitu tu dah. Tak payah kali lagi. Kali lagi. Sekali lagi tak apa. Bangun daripada sujud. Rakaat yang ketiga masalah. Apa tu? Disunat tak disunat angkat. Rakaat mana tu? Kedua. Rakaat keempat tak sunat kita angkat. Lepas pada kita bangun. Kita bangun daripada rakaat pertama nak bangun ke rakaat kedua, tak sunat kita angkat tangan gitu. Hak sunatnya daripada rakaat ketiga, lepas dah tasyahud pergi ke rakaat yang ketiga dah. Lepas tasyahud awal untuk bangun pergi ke rakaat ketiga. Tak apalah sunat ke tangan. Lepas tu tiba-tiba jadi akad juga. Hak tu ingat tu. Hak tu dua kali gerak dah. Allahu Akbar. Kalau jadi bergerak kepala ratik sekali, batas semaya dia. Tu dah. Gerak kepala dia ratik, batas semaya dia. Bagi diri kita. Adapun Tok Imam kalau kita angkat dengan cara mutabaah tak apa. Tok Imam angkat kita angkat tak. Tok Imam dah. Tok Imam dia bangun daripada tasyahud awal dia. Bagi kita bukan tasyahud awal lagi, kita rakaat yang kedua. Misalnya. Maka kita angkat juga kerana mutabaah dia tak masalah. Turut dia. Tok Imam angkat, kita angkat kerana mutabaah. Tak apa pula hak tu. Disunat pula, diturut tu. Tak ada masalah. Walaupun bukan tasyahud kita. Lepas tu ketika dia bangun yang kat situ, dia bangun buka tu, kaki dia tu simpan kaki sedang untuk ketika diri dia. Bagaimana dia simpan tu? Takutnya belok banyak. Tu ketika simpan tu beringat. Sekasipai tu beringat. Sehingga setengah ibarat nas dari kitab Bajuri itu, kalau kita tengok nah juga kita, tapi dengan cara zahir tu Allah tak boleh bergerak juga kaki pun. Maksudnya bergerak segalian tubuh. Cuba kita tengoklah, wa kaza tahriku jami'il badani au mu'zamihi walau min ghairi naqli qadamai. Kita tengoklah ibarat dalam kitab Bajuri dia kait sehingga kata sekalipun tidak bergerak, sekalipun tidak berpindah dua tapak sekalipun. Apa tahu tu? Lagu mana? Tapak tak bergerak. Tubuh lagu tu. Bajuri kata siapa tahu tu. Cuma kita duk tanya banyak tok guru dah, tok guru tu ada sunguti lagu tu, kita tanya mullah baba mai kalian nanti. Ada lagu tu ibarat kata. Dia senyap itu ada ibarat lagu tu semua. Lepas tu bukan Bajuri saja, dalam Iqna mana ada sebut. Cuma tanya kepada Tok Guru tu, kata tanya Baba Mik kata apa royah tu takmim ke nak menyata khilaf. Nak takmim ke menyata khilaf. Dia kata masalah khilaf tu tak ada bunyi lagi. Tak ada bunyi lagi tu. Dia pesenyak juga. Tapi zahir kitab lagu tu lah. Maknanya kalau tak bergerak dua tapak kaki pun batal. Tu. Kalau bergerak, kalau kita bergerak sangat lagi ni. Sami Allahu liman hamidah. Duk gigi.
Ada sipai betul. So tak boleh. Tak boleh. Sehingga dalam kitab kata kalau duduk lagu ni pun. Ni. Tapak tak bergerak pergi ikut ni. Siapa tak kata tu. Tapi hak le bajuri tu kita tak ada peluah sangat lagi bila mengajar. Ibarat tu cuma ada ibarat tu dalam kitab surah 2 3 bukan kata sebuah tu saja. Tapi bagi diri saya tak amal. Saya amal turut bajuri tu. Maknanya kita tak bergerak di mula lagi dah. Demo lain lagi. Tapi kita ni tak gerak di mula. Walaupun gerak tubuh pun tak. Duduk lagu ni pun tak dah. Semaya. Tetap sungguh. Lepas tu gerakkan dua tapak sangat lagi tak bergerak. Tak sipai gapo ni sipai sungguh. Itulah. Tu. Habis itu. Jaga-jagalah kita untuk nak cuma jalan kalau tilik kepada adab kita dengan Tuhan pun dah. Moleknya kita tetaplah anggota kita. Tengok para salafus soleh dulu duk tenang sengok Allah burung tak khabar ingat kata tunggu kayu. Tu kejap keduduk ke mereka tu. Habis itu lepas tu orang tanya, ada soalan pula kata, kana tak ni ada reti ni orang tanya. Kana masalah kalau tangan duk atas kana sah dak? Sat ni? Sah dak? Sah. Duk lekan kana kita. Sah. Kana buka tu boleh. Duk dalam tak apa? Tutup tu pun boleh. Buka tu pun boleh. Yang pentingnya ni dahi ni ya kena tepuh tepat sujud. Habis itulah jaga molek tu dah. Kemudian kata ada lagi ya sang. Habis dah. Ada apa tanyalah kalau ada meski ke mana kita boleh jawab kita jawab. Habis kat tu rukun ke-8 duduk antara dua sujud. Kalau sembahyang sunat sekalipun ini royah ni nak rak kau doa yang kata kalau sembahyang sunat ni tak disyaratkan duduk antara dua sujud. Ni tak apalah royah ni. Semula pula insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'tarafna